Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa limuallimina wa limasyayikhina fid din ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ibtigha wajhillah wa mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Okay, alhamdulillah, tuan-tuan dan cikgu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okay, bertemu kita dalam live khas sebelum Jumaat. Okay, hari ini kita hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap amalan yang kita lakukan pada hari Jumaat ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti mana hari-hari yang biasa. Solat sunat pada hari Jumaat lebih baik daripada solat sunat pada hari yang biasa. Bersedekah pada hari Jumaat lebih baik daripada bersedekah pada hari-hari yang biasa. Berzikir pada hari Jumaat lebih baik daripada berzikir pada hari-hari yang biasa. Jadi kita marilah memperbanyakkan amal ibadah kita, amalan kita pada hari yang mulia ini, kerana hari inilah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan banyak keberkatan dan juga rahmatnya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan cikgu muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, ini hari ini adalah live khas. Okey, live khas kita nak cerita tentang berkaitan dengan satu tajuk. Saya ada letak tajuk dekat mana ni? Dekat kita punya status live ni. Okey, tajuk dia, saya nak tuan-tuan dan cikgu yang sedang menonton sekarang ni, boleh tulis dekat ruangan komen tajuk dia. Tulis dekat ruangan komen, adakah ibu bapa berdosa, adakah ibu bapa menanggung dosa anak? Okey, itu tajuk dia. Adakah ibu bapa menanggung dosa anak? Okey. Jadi saya nak bacakan satu hadis. Sebelum tu saya nak bacakan satu hadis. Tuan-tuan dan cikgu ambil perhatian. Okey, hadis ni berbunyi kullukum ra'i wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Okay, maksud hadis ni apa dia? Setiap daripada kamu adalah pengembala. Okey, setiap daripada kamu adalah pengembala dan kamu akan bertanggungjawab dengan apa yang kamu gembalakan. Setiap daripada kita ni adalah pengembala. Mana pengembala di sini adalah kita ada sesuatu yang perlu kita tanggung, perlu kita jaga. Kita ada sesuatu yang perlu kita jaga. Kita ada tanggungjawab kita. Kita ada amanah kita. Dan jadi hadis ini dia merujuk kepada ahli keluarga kita. Okey? Merujuk kepada ahli keluarga kita. Setiap daripada kita ni, dia sebenarnya bukan khas untuk ahli keluarga saja. Mana orang yang di bawah tanggungjawab kita. Tak kiralah siapa pun. Okey? Okey. Maknanya setiap daripada kita ini adalah pengembala dan kita bertanggungjawab dengan apa yang kita gembalakan. Mana bertanggungjawab ini, setiap perkara yang kita kita diberi tanggungjawab tadi, kalau kita tidak laksanakan tanggungjawab tersebut dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena bertanggungjawab dengan perkara tersebut. Okey. Dia berkaitan dengan anak-anak ni, tuan-tuan dan cikgu. Anak-anak ini dia adalah amanah sebenarnya. Anak-anak kita ni adalah amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amanah ni Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Dia bukan bagi anak kepada kita ni saya saja je, tuan-tuan dan cikgu, untuk kita suka-suka, untuk kita berseronok ada anak. Tak. Apabila kita diberi tanggungjawab seorang anak, maka kita ini diberi amanah untuk kita didik anak tersebut mengikut jalan-jalan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budullah. Illa liya'budun. Okey? Tidaklah aku ciptakan manusia, tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah.
beribadah kepada aku. Allah SWT sebut di dalam ayat Al-Quran. Maknanya apabila kita ni ada anak, anak yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita itu adalah satu amanah. Tugas terbesar ibu bapa. Tugas terbesar ibu bapa adalah membawa anak tersebut kepada Allah SWT. Bawa anak tersebut kenal Allah SWT. Itu adalah kewajipan dan tanggungjawab yang utama yang perlu ibu bapa laksanakan. Tapi berapa ramai orang pada hari ini dia tak bawa anak dia kepada Allah SWT. Tapi dia bawa anak dia pada perkara-perkara yang menjauhkan anak dia daripada Allah SWT. Berapa ramai orang pada hari ini anak dia tak kenal pun Allah SWT. Berapa ramai orang pada hari ini anak dia tak kenal pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa orang pada hari ini anak dia tak pandai pun nak menyembah Allah SWT. Sebab apa tuan-tuan dan puan? Sebab mereka tidak tahu. Mereka tidak Mereka tidak tahu bahawa itu adalah, kadang-kadang mereka tahu tapi mereka tidak ada, tak tahulah nak cakap macam mana. Mereka tidak ada keyakinan tentang perkara tersebut. Mereka rasa benda ini bukan keutamaan. Benda ini bukan keutamaan. Jadi dia fikir benda yang dunia ini lebih utama daripada benda tersebut. Dia orang fikir benda dunia ni lebih utama lagi. Ini kesilapan tuan-tuan dan puan. Sebab apa? Sebab ini kita kena ingat, anak ni tanggungjawab kita. Anak ni amanah kita. Kalau kita tidak melaksanakan tanggungjawab kita, kita tidak melaksanakan amanah kita, kita berdosa dengan Allah SWT. Dosa tersebut bukan dosa kecil, dosa besar tuan-tuan dan puan. Kalau anak kita jahil, ni saya nak masuk ni, tentang adakah kita menanggung dosa anak kita. Kalaulah anak kita jahil tuan-tuan dan puan, anak kita jahil, anak kita tak kenal Allah SWT, anak kita, orang panggil apa ni? Tak reti pasal agama, anak kita tak tutup aurat, anak kita tak solat, anak kita tak itu buat banyak benda yang bersalahan dengan agama. Dengan sebab kita tuan-tuan dan puan. Dengan sebab kita ni macam mana? Kita tidak mendidik dia dengan jalan agama. Maka kita akan menanggung dosa anak kita. Kita akan menanggung dosa anak kita semasa kita hidup ataupun selepas kita mati. Sama je. Kita akan tanggung dosa tersebut. Kalau perkara tersebut, anak kita jadi macam tu disebabkan kita, tuan-tuan dan puan. Disebabkan kita. Kita yang buat anak kita jadi macam tu. Kita yang tak didik anak kita dengan ilmu agama. Kita tidak membawa anak kita ke arah jalan untuk mengenal Allah SWT. Kita yang bertanggungjawab. Dan kita akan menanggung dosa. Saya ingat satu hadis Rasulullah SAW yang mafhumnya, suruhlah anak kamu bersolat ketika dia berumur 7 tahun dan pukullah dia kalau dia tak bersolat lagi ketika dia berumur 10 tahun. Mafhum hadis lebih kurang. Okey. Jadi ulama mengkiaskan hadis ini pada semua amal ibadah. Semua amal ibadah yang wajib lah. Seperti mana puasa. Okey. Dan ulama mengkiaskan juga benda ni dengan ilmu agama, tuan-tuan dan puan. Dengan ilmu agama. Maknanya kita kena didik anak kita ni seusia 7 tahun lagi. Mendidik anak kita dengan ilmu agama ni ketika anak kita berusia 7 tahun, tuan-tuan dan puan. Lepas tu saya komen dekat ruang komen. Anak kita umur 7 tahun tu kita dah kena didik dengan ilmu agama. Sebab dalam hadis ni Rasulullah kata, suruhlah anak kamu solat ketika dia berumur 7 tahun. Nak suruh solat, tuan-tuan dan puan, bukan boleh main suruh macam tu je. Nak suruh solat, dia kena ada tertib-tertib dia. Okey? Dia kena ajar ilmu tentang solat. Dia kena ajar ilmu tentang nak sembah siapa ni? Nak sembah Allah SWT. Dekat situ dia ada semua perkara dah. Dia ada ilmu dah dekat situ. Dia dah ada ilmu dekat situ. Sebab tu dikiaskan hadis ini juga dengan ilmu. Jadi umur 7 tahun kita dah kena suruh anak kita solat. Okey, umur 10 tahun kalau anak tak solat lagi kita kena pukul. Kalau kita tak buat benda ni, tuan-tuan dan puan, kita berdosa, kita tanggung dosa tersebut. Anak kita tak berdosa. Sebab anak kita belum balik lagi. Jadi kanak-kanak yang belum balik tidak ada kewajipan atas diri dia untuk solat. Tapi ini adalah kewajipan atas ibu bapa. Ibu bapa wajib mendidik anak dia. Ibu bapa wajib menyuruh anak dia solat. Kalau ibu bapa tak suruh, ibu bapa yang berdosa.
Ibu bapa yang berdosa. Jadi maknanya mendidik anak dengan ilmu agama ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kewajipan kita mendidik anak kita dengan ilmu agama. Lebih lagi benda berkaitan dengan kenal Allah Subhanahu Wa Taala dan juga solat. Itu benda utama yang perlu kita didik anak kita. Ni kita duk fikir kepada benda-benda lain, fikir kepada kejayaan anak kita dari segi duniawi, tapi tak pernah fikir tentang kejayaan anak kita dari segi ukhrawi. Okey, nak suruh anak dapat IPSR 6A, nak suruh anak dapat PT3 tinggi, nak suruh anak dapat SPM ni, tapi anak tak kenal Tuhan, tak kenal Allah, tak risau. Anak tak kenal Tuhan, tak risau. Anak tak erti solat, tak risau, tidak ada masalah. Anak tak erti baca Quran, tidak ada masalah. Relax je, biasa je, tak pernah rasa bersalah pun dengan Allah SWT. Sedangkan itu tujuan hidup kita. Dan itu adalah amanah dan tanggungjawab kita. Kita tak rasa apa pun, tuan-tuan dan puan. Ni bahaya. Ni saya cakap, ini realiti. Jangan, bukan nak sembang kosong lah. Saya ni yang panggil, kita dah banyak bertemu dengan masyarakat dekat luar sana, tuan-tuan dan puan. Banyak kita bertemu dengan masyarakat dekat luar sana. Kita dah tengok realiti kehidupan pada hari ni. Orang tak nak pada agama dan orang takut dan tidak ada keyakinan bahawa agama ni boleh menyelamatkan dunia mereka. Dia orang takut, tuan-tuan dan puan. Takut kalau hantar anak belajar agama, anak jadi bodoh. Hantar anak belajar agama, anak jadi tak guna. Hantar anak belajar agama ni satu perkara yang memalukan. Saya pernah jumpa orang sembang. Ramai. Malu hantar anak mengajar agama. Rasa rendah diri. Rasa bodoh hantar anak belajar agama. Ini berlaku realiti dalam masyarakat kita pada hari ni. Sebab tu kita tengok keadaan dunia sekarang ni huru-hara. Sebab ramai orang jahil lah. Orang yang jauh daripada agama. Dan banyak perkara-perkara yang dibawa oleh orang yang jauh daripada agama ni, perkara yang menyimpang daripada agama yang membawa kemurkaan Allah SWT. Itulah bala Allah SWT selalu turun tu. Kita bertanggungjawab sepenuhnya ke atas anak kita. Kalau anak kita jadi jahil dengan sebab kita, anak kita hari ni tak kenal Tuhan dengan sebab kita, tuan-tuan dan puan, sampai kita mati pun kita tanggung dosa tu. Anak kita tak solat dengan sebab kita, tuan-tuan dan puan, sampai kita mati kita tanggung dosa tu. Anak kita tak reti perkara-perkara berkaitan dengan agama ni dengan sebab kita. Anak kita buat dosa atas dunia, atas muka bumi ni dengan sebab kita tanggung dosa. Dahlah kita tanggung dosa, tuan-tuan dan puan. Anak kita pun berdosa. Anak kita pun berdosa apabila dia dah mencapai usia balik. Okey? Dengan sebab kita, anak kita berdosa. Sebab itulah di hari akhirat nanti anak kita boleh dakwa kita. Boleh dakwa kita, boleh tarik kita masuk dalam neraka bersama-sama dengan dia. Walaupun kita atas dunia ni banyak amal. Semayam Jumaat tak pernah tinggal, datang kuliah tu sedekah tak pernah tinggal, lepas tu puasa sunat tak pernah tinggal, berzikir tak pernah tinggal. Solat-solat sunat tak pernah tinggal, tapi tak pernah didik anak dengan ilmu agama. Masuk dalam kubur, kita tanggung dosa. Dekat hari akhirat, anak akan tarik kita masuk neraka sekali dengan dia. Anak akan dakwa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia boleh dakwa kita kalau dia berpunca daripada kita. Okey? Kita tanggung dah. Kita ingat jangan main-main benda ni. Allah Subhanahu Wa Taala buat tu dah betul baik. Allah Subhanahu Wa Taala buat tu nak bagi orang panggil? Nak bagi kebaikan, mana nak suruh kita berfikir dah. Nak suruh kita berfikir supaya kita tak buat benda tu, tapi ramai je orang buat benda tu. Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi orang panggil guideline dia. Allah SWT kata, kalau kau buat macam ni, kau dapat macam ni. Kalau kau buat macam ni, kau berdosa macam ni. Allah SWT dah bagi tahu siap-siap dah. Allah Ta'ala dah bagi tahu siap-siap. Allah Ta'ala dah cerita siap-siap. Allah Ta'ala dah bagi warning siap-siap dah kepada kita. Tapi sama je, tak buat pun. Sama je. Kita lebih takut anak kita tak berjaya di dunia daripada kita takut anak kita tak berjaya di hari akhirat. Kita cakap kita sayang ke anak, betul tak? Semua kat sini, semua boleh sembang sayang anak ni. Sayang betul lah ke anak ni. Sampai tahap sayang anak ni, sanggup tukar nyawa untuk selamatkan anak. Tapi betul ke kita sayang anak? Kalau betul kita sayang anak, tuan-tuan dan puan, confirm kita nak suruh anak kita masuk syurga. Tapi kalau kita duk cakap sayang, duk kilik, cium, apa gitu gini, tapi kita sediakan neraka untuk anak kita di hari akhirat, kasih sayang jenis apa ni? Kasih sayang jenis apa? Kalau betul sayang anak, confirm dia akan hantar anak dia belajar agama. Confirm dia akan didik anak dia dengan agama. Tu baru orang sayang anak.
Tapi kalau dia duk sembang sayang, hantar anak belajar agama tak pernah. Ni orang panggil ibu bapa yang bohong ni. Ibu bapa yang sembang kencang ni. Sayang anak ni. Kalau dia sayang anak, dia pasti nak sediakan satu tempat yang istimewa untuk anak dia di hari akhirat nanti. Yang mana anak dia akan kekal selama-lamanya di hari akhirat. Confirm dia nak suruh anak dia masuk syurga. Tapi kalau duk sembang sayang, cinta, kasih ke anak, anak tak pernah didik dengan ilmu agama. Anak tak kenal Allah SWT. Anak tak reti pun solat. Baca Quran pun tak reti. Sayang apa macam tu? Kita dah tak sediakan. Nak suruh anak berjaya dekat dunia je. Dekat akhirat yang tentu dia kekal selama-lamanya, tak kisah. Ni. Cakap sayang, sembang sayang. Tapi hakikat sebenar, tidak ada pun sayang tersebut. Orang panggil bohong. Cinta yang palsu. Cinta yang tidak membawa kepada keredaan Allah. Cinta yang tidak membawa kepada kebaikan di dunia. Malah kebaikan di akhirat pun. Lagi-lagi kebaikan di hari akhirat. Ni orang panggil cerita. Orang panggil kasih sayang yang tidak datang daripada kecintaan kepada Allah SWT. Kalau kasih sayang itu berlandaskan kecintaan kepada Allah SWT, nescaya kita akan pastikan anak kita, kita akan pastikan keluarga kita selamat di hari akhirat nanti. Kalau kita setakat duk sembang kencang tapi tak memberi manfaat, sayang situ sayang sini, tak ada guna. Kita kena ingat tuan-tuan dan cikgu, kita hidup di dunia ni sementara je. Kita hidup di dunia ni sementara saja. Sekejap je hidup di dunia. Nak jumpa orang umur 100 tahun susah tuan-tuan dan cikgu. Dekat Malaysia ni berapa orang boleh kira dengan jari. Selebih daripada tu biasanya umur 60, 70 tu dah tak ada. Dah 80, 90 pun jarang-jarang dah nak jumpa sekarang ni. Maknanya sekejap saja kita hidup di dunia. Dan yang tentu kita lama hidup ni tuan-tuan dan cikgu di hari akhirat nanti. Mana kita tidak akan mati selama-lamanya. Dan itulah tempat kembalinya kita. Itu adalah tempat sebenarnya kita. Di dunia ini adalah satu persinggahan, perjalanan sahaja. Jadi kita orang Islam, kita kena bezakan dengan perkara tersebut. Jangan jadi macam orang kafir. Ad-dunya sijnul mu'min. Macam tu lah ayat dia lebih kurang. Saya lupa ayat tu. Dunia ini adalah penjara bagi orang mukmin. Wal jannatul kafir, dan syurga bagi orang kafir. Syurga bagi orang kafir. Jadi sekarang ni dah jadi terbalik tuan-tuan dan cikgu. Kita orang Islam ni, kita dah anggap dunia ni sebagai syurga dah bagi kita. Kita dah tak nampak dah syurga kita di hari akhirat nanti. Yang mana di situlah sebaik-baik tempat kembali kalau kita dapat masuk syurga lah. Tapi kalau dapat masuk neraka, dia jadi seburuk-buruk tempat kembali. Jadi saya nak kita sedar, saya nak kita semua sedar, kita semua faham. Okey, mendidik anak adalah tanggungjawab, kewajipan, amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terus kepada ibu bapa. Okey, mendidik anak dengan ilmu agama adalah tanggungjawab. Mendidik anak dengan ilmu agama adalah amanah. Mendidik mendidik anak dengan ilmu agama ini adalah kemestian bagi setiap ibu bapa. Ni Allah SWT bagi tugas khas untuk kita. Bukan bagi anak untuk saya saja buat suka-suka je, nak happy-happy duduk atas muka bumi Allah SWT ni. Tak. Tapi dia datang dengan tanggungjawab, dia datang dengan amanah, yang mana kita wajib laksanakan tanggungjawab tersebut dan juga amanah tersebut. Apakah dia tanggungjawab tersebut? Anak kita kena bawa kepada Allah SWT. Anak kita mesti kenal Allah SWT. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Kita ni bawa tanggungjawab tu lah, nak bawa orang ni, nak bawa anak-anak kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Biar orang kenal, biar anak kita ni kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Anak kita ni boleh beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tanggungjawab kita. Okey? Lebih lagi benda berkaitan dengan kenal Allah lah. Kenal Allah itu seutama-utama perkara, tuan-tuan dan puan. Seutama-utama perkara kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Seutama-utama ibadah adalah solat. Jadi kita bagi kenal Allah Subhanahu Wa Taala, baiki solat, insya-Allah. Jaga amal, jaga jaga
perbuatan-perbuatan, daripada jaga perbuatan kita daripada dosa dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan berbahagia di dunia, lebih lagi di hari akhirat nanti insya-Allah. Tazkirah sebelum Jumaat ni, okey, kita pun dah nak pergi Jumaat. Okey. Jadi moga-moga bermanfaat. Jadi insya-Allah kita berjumpa lagi dan kita bertemu lagi di dalam live-live yang seterusnya insya-Allah. Okey. Doakan saya, doakan Pusat Dakwah Hafa. Semoga kita akan terus istiqamah untuk mendidik, untuk menjalankan kerja dakwah ini insya-Allah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.